Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Usaha terus dilakukan bagi melindungi biodiversiti marin di Sabah. Dua taman marin di Sabah iaitu Teluk Davel di Lahadatu dan Taman Marin Terumbu Mantanani di Kota Belud sedang dalam proses untuk diwartakan bagi melindungi biodiversiti marin di negeri ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jeffrey Arifin berkata kementeriannya komited untuk memastikan ekosistem habitat terumbu karang terus terpelihara demi menjamin aspek keselamatan makanan, sara hidup mampan dan pembangunan ekopelancongan di perairan dan kepulauan Sabah. Katanya, pada masa ini terdapat 6 taman marin di Sabah yang diurus Taman-Taman Sabah. 6 taman marin itu ialah Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau Tiga, Taman Pulau Sipadan, Taman Pulau Penyu, Taman Marin Tun Sakaran dan Taman Tun Mustafa. Manakala 3 lagi taman di daratan iaitu Taman Kinabalu, Taman Bukit Tawau dan Taman Banjaran Kroke. Menurutnya, kerajaan sedang dalam proses untuk menambah beberapa kawasan taman marin baru. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan kapal Sea Buding sempena lawatannya ke Taman Tun Mustafa di Kudat semalam. Kapal Sea Buding adalah sempena nama panggilan tempatan ikan jerung paus atau nama saintifiknya Rhincodon typus, iaitu sejenis ikan yang terkenal dengan sifatnya yang jinak, berenang secara perlahan-lahan dan boleh dijumpai di perairan Sabah. Kapal Sea Buding berperanan sebagai pejabat bergerak untuk Taman Tun Mustafa bagi aktiviti rondaan selain digunakan untuk membawa dan menghantar bantuan makanan di kawasan komuniti di taman itu. Industri pelancongan di Sabah kembali rancak. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ketika ini masih tidak membenarkan kemasukan pelancong luar ke Sabah. Atas sebab itu, industri pelancongan hanya bergantung kepada sokongan pelancong tempatan yang dibenarkan pelancong mengikut 6 zon ditetapkan. Sehubungan itu, kebenaran melaksanakan gelembung perjalanan adalah peluang keemasan bagi industri pelancongan di negeri ini. Peluang itu dimanfaatkan oleh Sutra Mantanani Island Resort and Spa yang kini menawarkan pakej promosi menarik bagi pelancong tempatan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Pengurus Besar The Michelin Sutra Resort merangkap pengurus bertanggungjawab di Sutra Mantanani Island Resort and Spa, Adrian Di Rosario berkata pelaksanaan gelembung perjalanan adalah cara baru untuk melancong ketika pandemik COVID-19. Katanya apa yang perlu dilakukan ketika ini adalah memberi kefahaman dan memaklumkan lebih awal kepada pelancong mengenai SOP yang perlu dipatuhi sekiranya aktiviti rentas negeri mula dibenarkan. Menurut Rosario, usaha kerajaan menetapkan SOP berkaitan pelancongan melalui gelembung perjalanan amat baik. Pelancong perlu tahu mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Rosario ditemui sempena pelancaran Premium Chalet Sutra Mantanani Island Resort and Spa di Kota Belud semalam. Adrian berkata sejak gelembung perjalanan dibenarkan antara Sutra Harbour Resort and Spa Kota Kinabalu ke Sutra Mantanani Kota Belud, kadar penginapan kini melebihi 60%. Ketika hujung minggu ia boleh mencecah 90%. Sutra Mantanani Island Resort and Spa mula dibuka sejak 2018. Ia menempatkan sebanyak 70 chalet penginapan termasuk 40 chalet premium di Pulau Mantanani besar. Kerajaan Sabah sedang mempertimbangkan cadangan untuk membawa masuk pelancong dari Singapura ke Kota Kinabalu menerusi kaedah gelembung perjalanan atau travel bubble selepas Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, buat masa ini kementeriannya sedang menunggu keputusan Kabinet Negeri untuk memberi kebenaran berhubung cadangan itu.
Menurut Jeffrey, perbincangan telah dilakukan dengan Sutra Harbour Resort bagi membawa pelancong dari Singapura menggunakan kaedah perjalanan yang selamat secara berasingan dari Singapura ke Kota Kinabalu dan Pulau Mantanani. Di peringkat kementerian, perkara ini sedang diperhalusi dengan pemegang taruh seperti Malaysia Airport Berhad bagi membolehkan SOP diperketatkan. Pihaknya juga sedang menunggu keputusan kerajaan persekutuan yang akan berbincang dengan Kementerian Luar. Jeffrey ditemui selepas pelancaran chalet premium Sutra Mantanani Island Resort dan Spa di Pulau Mantanani, Kota Belud siang tadi. 7,000 pelajar di Beluran menerima bantuan. Kira-kira 7,000 pelajar daripada 60 sekolah dalam Parlimen Beluran menerima bantuan program balik ke Sekolah Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS semalam. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, NAFAS menyediakan peruntukan RM580,000 pada tahun ini untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat CSR. Katanya sumbangan yang diberikan adalah kelengkapan persekolahan termasuk beg, buku serta alat tulis kepada golongan sasar khususnya dalam kalangan ahli keluarga petani, penternak dan nelayan. Ronald berkata NAFAS prihatin dan mengambil berat untuk meringankan beban keluarga yang berpendapatan rendah terutama ketika persediaan anak-anak mahu ke sekolah. Semalam juga 13 buah enjin sangkut turut disampaikan kepada penerima yang layak. Kita ke perkembangan semasa situasi COVID-19 di Sabah. 3 kawasan di Tawau dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula esok sehingga 14 April berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19 di lokaliti itu dengan kadar keboleh jangkitan dalam komuniti yang tinggi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kawasan yang terlibat ialah Kampung Ranggu Batu 10 Balung Pasar 2 Taman Semarak dan Kampung Baru Pasir Putih Seri Tanjung. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat dengan 69 kes dilaporkan hari ini berbanding 41 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,767 kes. 1 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu di Hospital Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, 2 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Kampung Baru Pasir Putih di Tawau dengan 8 kes kumulatif dan kluster Kampung Rimbayan Keningau dengan 15 kes kumulatif. Kluster berpunca daripada Majlis Pengebumian di Kampung Rimbayan Keningau yang dihadiri oleh kaum keluarga, jiran dan sahabat handai. Daerah Tawau merekodkan kes positif baru tertinggi dengan 24 kes hari ini. Ini diikuti Lahadatu dan Keningau yang masing-masing mencatatkan 9 kes. 1 daerah mencatatkan 1 kes hari ini, iaitu Putatan. 16 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Helikopter Phoenix milik TLDM ditugaskan untuk membawa bekalan vaksin COVID-19 untuk kegunaan 936 petugas barisan hadapan yang terdiri daripada warga TLDM. Vaksin Pfizer-BioNTech itu dihantar ke Markas Wilayah Laut 2 di Sandakan Regimen 516 Askar Watania dan Markas Angkatan Tugas Bersama 2 di Kem Kukusan Tawau. Vaksin turut dihantar ke Pangkalan Laut Tun Sharif Farod Zia di Perairan Sempurna, Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu di Raja RAMD di Kem Kinabatangan Sandakan serta Batalion ke-7 RAMD di Kem Kabota Tawau. Helikopter Phoenix itu diterbangkan Lieutenant Komander Ahmad Jailani bin Alias. Misi membawa vaksin ini adalah titik permulaan sumbang bakti helikopter Phoenix telah ditempatkan di Sabah pada 8 Mac lalu. Helikopter Phoenix ini bukan sahaja dapat melaksanakan latihan dan operasi mengawal perairan Sabah dan Sarawak, namun pesawat itu juga boleh digunakan dalam misi bantuan kemanusiaan. Jabatan Ketua Menteri JKM Sabah akan membantu mencari jalan penyelesaian berhubung masalah bekalan air di University Apartment dalam masa terdekat.
Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri, Dr. Roland Chia berkata pihaknya menyedari masalah air di kawasan itu sudah berlarutan sejak beberapa minggu lalu dan menjejaskan lebih 5,000 penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan. Untuk penyelesaian awal, 10 lori tangki air yang akan menjalankan kerja-kerja membekal air di kawasan itu disediakan bermula esok. Roland berkata demikian dalam satu kenyataan media semalam. Beliau mengulas perkara itu selepas menghadiri mesyuarat antara kerajaan negeri serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan beberapa agensi lain yang diadakan bagi membincangkan masalah air di kawasan berkenaan. Roland berkata, selain penduduk University Apartment, bekalan air itu juga akan dapat digunakan penduduk University Condo 1 dan University Prime Condo yang turut terletak di Sepanggar. Katanya, bekalan air ini akan diberikan secara percuma memandangkan jentera yang digunakan juga adalah milik kerajaan. Kerajaan Persekutuan diminta tampil untuk membantu menyelesaikan masalah air yang menjejaskan lebih 5,000 penduduk di kawasan Sepanggar sejak beberapa bulan lalu. Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Semangat Bersatu Malaysia Pembela, Datuk Seri Muhammad Jeffrey Rosman berkata perkara ini sudah dirujuk kepada Jabatan Air Negeri Sabah JANS. Namun sehingga kini masih belum ada sebarang tindakan diambil bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Dalam sidang media semalam, Muhammad Jeffrey berkata beliau difahamkan catuan air dilakukan di beberapa penempatan perumahan di kawasan berkenaan namun masih tidak mencukupi. Masalah ini memberi kesan mendalam bukan sahaja kepada penduduk setempat tetapi juga golongan peniaga di kawasan terbabit. Katanya JANS memaklumkan terdapat masalah dengan kontraktor selain beberapa kejadian paip pecah berikutan pembangunan lebuh rayapan Borneo. Muhammad Jeffrey berharap perkara itu dapat diselesaikan segera. Lebih-lebih lagi, Ramadan bakal tiba tidak lama lagi. Kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom masih relevan kerana rakyat, terutama di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone, amat memerlukan agensi itu untuk mengekal dan meningkatkan tahap keselamatan demi kesejahteraan hidup mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, sejak penubuhan Eskom 8 tahun lalu, rakyat Sabah berasa lebih selamat dengan kewujudan agensi itu yang jelas menggalas peranan cukup besar dalam mengekang sebarang ancaman termasuk jenayah rentas sempadan. Katanya, apabila ada ura-ura sebelum ini yang mengatakan Eskom akan ditutup, rakyat merasa risau. Namun, kini dengan pengekalan semula Eskom, mereka berasa gembira, selamat dan yakin. Tambahnya, baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ketika melawat Eskom, turut mengatakan agensi ini akan dikekalkan, diperkukuhkan dan diperkasakan. Hamzah juga meluluskan peruntukan RM1 juta untuk menambah baik kemudahan pasukan keselamatan di S-Zone. Eskom akan menggunakan sebaiknya peruntukan itu untuk meningkatkan lagi moral pasukan keselamatan. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Sarebo.